Okey, soalan hari ni yang pertama kita tengok soalan nombor 5 . Soalan nombor 5 topik dia pasal janjang kan? Janjang . Okey, nombor 5 geometric progression. Dia bagi ke progression kat situ adalah janjang geometri. Dia bagi kat situ adalah poin yang pertama dia bagi T3 plus T4 equal to 400 divided by 27. Dan dia bagi T4 plus T5 equal to 800 divided by 81. Oh, ini Sapuan dah buat lah, Sapuan? Belum aku. Belum Okey, tak apa-apa. Kita buat sama-sama Soalan dia pertama, cari nisbah sepunya bagi janjang geometri itu. Cari nisbah sepunya. Dia sebenarnya dia macam apa? Macam persamaan serentak pun ada sini. Tengok macam persamaan serentak kan. T3 campur T4 yang ni. Apa ni? T4 campur T5 kan. Jadi kalau T3 campur T4 campur T5 macam mana pula cerita dia? Kan? Campur semualah. Okey. Ni kita tengok cerita dia kan. Jadi dia bagi sekarang ni adalah cerita dia pasal T3 campur T4. Tapi masalah dia melibatkan janjang geometri. Kalau cerita dia pasal janjang aritmetik senang sikitlah. Tapi bila dia cerita pasal janjang geometri kita kena kaitkan untuk cerita pasal janjang geometri kan. Okey. Kita tengok boleh tak kita buat cerita pasal ni jadikan dia dalam bentuk formula. Apa formula dia? Kita try formula dulu Okey. Kalau formula maksudnya kat sini kita akan ambil apa formula? Apa saya nak cakap ni? Formula TN. TN sama dengan A R N tolak 1. Jadi yang kita ada kat situ adalah T3 campur T4. Jadi saya akan tukarkan dia jadi T3 adalah AR2 campur dengan AR3. Okey, sama dengan 400 per 27 yang pertama. Okey, yang sebelah dia kita boleh tukarkan jadi AR3 campur dengan AR4 sama dengan 800 per dengan 81. Okey. Sekarang kita faktorkan. Apa yang kita faktorkan? Kita boleh faktorkan A dengan R2. A dengan R2. Kalau saya faktorkan AR2 yang tinggal 1 tambah R. 1 tambah R kat situ kan. Okay, sama dengan 400 per 27. Yang ini kalau saya faktorkan AR3. Yang tinggal adalah 1 campur R juga. Sama dengan 800 per 81. Okay. Untuk buat soalan serentak dua-dua orang ni kita gunakan bila dia geometri, persoalan serentak dia adalah bahagi. So, bahagi. Ni tak bawah. Sama dengan 400 per 27. Macam tu. Kan? Potong apa yang patut? A mampus. A campur R mampus. R3 dengan R2 tinggal R je. Settle. Dapat jawapan mana? Mana macam ni? Nak tulis kat mana? Tulis bawah. Potong R. Tinggal R saja. Soalan dia minta R. Ini ambil kalkulator tekan. Ini akan dapat 2 apa? 2/3 kan? 2/3 Saya tak ada kalkulator puan. Ada iPad. 2/3 Siapa puan tu merajuk? Ya, 2/3. Okey, ingat merajuk. Kan 2/3. Macam tu cerita dia. Kan masuk formula persoalan serentak biasanya kalau melibatkan janjang geometri kita bahagi. Persoalan pertama dengan persoalan kedua. Tengok sama besarlah. Yang besar atas kecil bawah. Macam tu. Kan sebab kalau janjang aritmetik kita buat apa? Kita tolak. Janjang geometri kita bahagi. Nampak? Ni dapat 3 markah, siap, habis. Okey. Dapat R. Okey, sekarang ni masalah kita seterusnya dia minta apa? Sebutan ke-6. Dia minta sebutan ke-6. Jadi kita akan tengok kat sini. B 2 markah aja. Okey.
sebenarnya kalau kamu tengok betul-betul, bila kita dapat R, kita boleh dapatkan A dah. Nampak? A kita boleh dapat, kita substitute je. Jadi daripada persamaan ni, dah dapat R, kita boleh dapatkan A. Guna je, substitute je, dapat A. Jadi berapa A kita kat situ, ambil mana-mana. Ni sini pakai yang ni kosong. Ruang dia boleh selesai kat sini. Jadi kita akan dapat A 2/3 kuasa 2, 1 tambah 2/3 sama dengan 400/27. Okay? Dapat, kita tengok. Berapa dapat A? Mana iPad saya? Besar. Kadang-kadang senang tekan iPad ni. Kadang-kadang aduh, sakit hati kalkulator dia. Sebab kalkulator dia pakai apa? Pecahan-pecahan tu kan. 400 per dengan 27. Okey. Bahagi. Pergi sebelah. Semua beramai-ramai tu. Beramai-ramai tu bermula dengan 2/3 kuasa 2. Kuasa 2 kemudian darab lagi dengan 1 campur 2/3. Dapat 20. Cikgu. 20 kan? A dapat 20. Kena pakai kalkulator lah. Kan? Jadi bila ada A ada R, soalan yang senang lah. Jadi B kita dia minta apa? Sebutan ke-6. T6 sama dengan AR5. Jadi AR5 kita akan dapat sama dengan kat situ. A kita 20, R kita 2/3 kuasa 5. Okey. Jadi kita dapat kat situ sama dengan kalkulator tekan 20 kurungan 2/3. Salah tekan kalkulator. Kuasa 5. Dapat? Kamu dapat dalam pecahan tak? Cikgu perpuluhan panjang. Perpuluhan panjang. Pecahan berapa pecahan? Saya tak dapat pecahan lah. 640/243. 640/243. Okey, kalau puluhan 2.634, betul? 2.634. Okey, macam tu. Tapi 2 markah ni. Kan? Last kali pun 2 markah nampak. Dia kata cari nilai N jika, tengok C kita. Cari nilai N jika Tn sama dengan 1280/729. Formula yang sama. Cuma formula kita AR N tolak 1. Nampak jadi kita boleh gunakan konsep log kat sini. A saya berapa tadi? 20. R 2/3. N tolak 1 sama dengan 1280/729. Okey, 20 saya akan pergi sini dulu. 20 ni je. N tolak 1 sama dengan 1280 bahagi 20. 64. Dapat 64. 64 per dengan 729 yang tinggal ni kan. Jadi kita boleh pakai log lah. Kan? Okey. Log kita, dia pecahan biasanya kadang-kadang dia ada special case tau. Special case kat mana? Kalau pecahan macam ni lah, pecahan macam ni. Kan? Dia kadang-kadang dia, kamu buat atas saja pun betul, bawah saja pun betul. Buat dua-dua pun betul. Dia macam tu. Dia pelik. Kan? Tapi kalau nak selamat, buat dua-dua lah. Contoh N tolak 1 sama dengan log. Kan kat situ. Yang ini 64/729. Kalau pakai log lah kan, bahagi dengan log 2/3. Tekan je. Kalau pakai log senang, tekan je kalkulator. Okey. Cikgu. Kenapa 20 tu cikgu bahagi dengan 1280 je? Dia kan pecahan. Dia pecahan dia pergi ke bawah ni je, duduk sini. Saya potong macam tu. Saya potong 2 ni, tinggal ni.
6 cikgu. 6. Kita dapat jawapan kita 7 lah kan. N tolak 1 sama dengan 6. Jadi N dapat sama dengan 7. Okey. Dia pakai log lah, pakai log. Pakai log senang lah. Boleh faham? Susah juga soalan dia walaupun nampak pendek je cerita dia. Nampak soalan pendek. Nampak? Markah dia 7, yang best dia sebab 7. Kalau kita dapat kumpul 7, 7, 7, 7, 8, 7. 7 ni 8. 7, 8, 7 pun dah cukup lah. 15, 22 markah. Tapi ini nombor 5 dah. Sebab tu bahagian A saja. Kalau kamu skor, kamu dah settle lah. Kredit lah. Kan? Okay. Cuma nak tambah-tambah sikit je. Dia yang tambah-tambah sikit tu jadi yang pelik tu. Jadi markah yang kita biasanya target C, dapat A+. Tu yang pelik tu. Tambah-tambah sikit. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Nombor 6. Nombor 6 kat sini, soalan dia melibatkan koordinat geometri. Okay. Rajah 4, diagram 6 show a quadrilateral PQRS where the gradient of PS is -1. PS sini. M dia sama dengan -1. Okay, and it perpendicular to RS. Perpendicular maksudnya, yang ini akan jadi M dia equal to 1. Sebab perpendicular, formula kita, ni darab ni mesti dapat -1. Okay, formula untuk perpendicular. Berserenjang. Okay. Soalan A dia bagi. Cari persamaan garis lurus untuk QS. QS. Cari persamaan garis lurus QS. Mana QS? Ni. QS. Oh, Q dengan S. Ni. QS. Oh, okey. Dahsyat juga soalan ni. Dia minta. Okey. Dia nak persamaan untuk QS. Dia kata berselari dengan 2Y campur X sama dengan 1. Bila kita selari maksudnya yang kita akan dapatkan adalah dia punya kecerunan. 2Y sama dengan -X campur 1, Y sama dengan -1/2X campur dengan 1/2. Jadi sebab dia selari, M dia sama dengan -1/2. QS kita pun akan jadi Y sama dengan -1/2X tambah C. Tak lengkap lagi. Tak ada C. Nak dapatkan C, kita kena dapatkan, kita panggil apa? Kita kena dapatkan dia punya titik koordinat. Koordinat mana kita nak ambil kat sini? Koordinat yang nak ambil kat sini kita kena ambil persamaan dulu. Kalau tak ada persamaan kita tak boleh buat. Nak dapat koordinat. Contoh saya nak ambil koordinat S. Kan? Saya perlu ada PS dengan RS. Ada kecerunan boleh buat. Jadi persamaan PS kita adalah Y sama dengan -X tambah C. Tapi dia ada koordinat. Kita boleh masukkan untuk dapat ini PS punya. PS kita adalah kat situ, Y dia 5, negatif jumpa -2 dapat 2 tambah C, C dapat 3. Jadi untuk PS, Y sama dengan -X tambah 3. Ini untuk siapa? PS. Okay. Untuk RS pula, M dah ada. Y sama dengan X tambah C, masukkan saja koordinat, -3 sama dengan 2 tambah C, kita akan dapat C akan dapat -5. Jadi persamaan untuk yang ini adalah Y sama dengan X tolak 5. Jadi kita ada dua persamaan. Nak dapat koordinat S tu kita kena buat persamaan serentak. Jadi saya akan buat persamaan serentak. Nak cari koordinat S ni. Di persamaan serentak dia, Y sama dengan -X campur 3 dan Y sama dengan X tolak 5. Jadi -X campur 3 sama dengan X tolak 5. Sini kita akan dapat -2X sama dengan -8. X dapat 4. Bila dapat 4, dapatlah Y dia. Y dia ambil kat mana? Ambil mana-mana. 2 ekor ni. Jangan ambil orang lain punya. 2 ekor ni. Contoh, Y akan dapat sama dengan 4 tolak 5
sama dengan negatif 1. Jadi koordinat S kita walaupun dia tak suruh cari, kita akan dapat 4 negatif 1. Untuk apa koordinat S? Untuk nak selesaikan C untuk persamaan QS. Itu markah dia 3 kat sini. Okey. Dah dapat koordinat S, pergi sini, selesaikan yang ni. Negatif 1, negatif 1/2, 4 campur C. Ni 2, negatif 2, pergi sebelah, 1. Jawapan kita untuk QS adalah Y sama dengan negatif 1/2X campur 1. Betul ke 1? 2. Okey, betul. Tengok. 3 markah ni. Topik koordinat geometri. Cikgu, saya tak faham yang Y sama dengan 4 tolak 5. Yang ni. Haa. Yang ni masukkan ni. Masukkan X4 ni. Saya masukkan dalam ni. Oh. Kenapa dia tak masukkan? Oh, dia nak koordinat X kena masukkan dalam tu lah. Nak dapat ni. X dah dapat. Y tak dapat lagi. Okey. Cikgu, kita ambil persamaan ni buat persamaan serentak sebab S tu dia letak antara R dengan P cikgu. S tu duduk titik persilangan antara PS dengan RS. Oh, titik persilangan. Kita boleh ambil Q. Sama ke cerita dia? Sebab persamaan ni dengan persamaan ni lebih kurang. Cuma kalau kita ambil macam ni, contoh saya ambil PS dengan RS, bonus saya dekat B. Nampak? Bonus dekat soalan B sebab soalan B kita dah buat. Jadi persamaan RS kita dah dapat. RS kita adalah apa? Y sama dengan X tolak 5. Siap, satu markah je. Ada bonus kat situ. Kan? Kalau kita buat PQ dengan QR, kita kena buat ni pula. Lebih kurang dia markah dia. Jadi dia tujuan dia, bila kita nak buat persamaan QS, lepas kita dapatkan keturunan, kita kena dapatkan satu koordinat sama ada Q atau S. Koordinat tu kena dapat sama ada Q ataupun S. Tu. Boleh? Okey. Kita buat C. Okey, untuk C, tentukan koordinat titik Q dan titik S. Seterusnya cari luas sisi 4 PQRS. Ini senang. Okey. Dia special case ni bila dia bagi rectangle. Bila kita bagi rectangle kat situ, kita ada koordinat dia kat sini. Contoh saya buat bagi bentuk macam ni lah. PQRS saya betulkan gambar rajah dia. Saya letak je koordinat tak kisah. Contoh P kat situ negatif 25. Kemudian S kita dah ada tadi. Berapa S? Mana ke? Buat S tadi. Tu. 4 negatif 1 dan R pun dah ada. 2 negatif 3. Dia automatik kita boleh dapat Q dengan bonus. Kenapa bonus? Kita tengok. Apa jadi bila kita cross dua-dua ni? Nampak? Bila kita cross ni, titik tengah dia adalah titik tengah yang sama. Dia berkongsi titik tengah. Bila dia kongsi titik tengah, maksudnya nilai hasil tambah X dia mesti sama. Ni tambah ni tambah ni, nilai dia mesti sama X dia. Y pun sama. Contoh saya ambil, ini X, ini Y. Jadi maksudnya kat situ, X campur 4 mesti sama dengan negatif 2 campur 2. Macam tu. Dia akan jadi sama. Okay? Jadi kita akan dapat X kita adalah sama dengan negatif 4. Ni. Tengok. Betul? Logik kan? Okay. Untuk Y sama tak? Y ambil Y. Y tambah dengan negatif 1. Maksudnya Y tolak 1 lah. Sama dengan 5 tambah negatif 3 tolak 3. Kita akan dapat Y kita sama dengan 2 campur 1, 3. Jadi koordinat untuk Q kita adalah negatif 4, 3. Ini cara dia. Okay, 4 markah ni. Yang ni memang tak sonoh. 4 markah. Tu best. Okay.
Lepas tu nak cari apa? Luas sisi 4. Jangan pergi buat panjang kali lebar pula. Kan? Kita ada formula kita untuk poligon. Jadi kita akan ambil luas sama dengan 1/2. Okay, yang terbaik kamu pilih mana-mana tapi pastikan dia lawan arah jam. Jadi tak ada masalah sebab apa? Susunan huruf pun dah lawan arah jam. Kalau dia bagi ikut jam, kita tukar. Sebab lawan arah jam akan menghasilkan nilai yang positif. Okay. Jadi kita masukkan, saya ambil mula saya dengan P, -2, 5, lepas tu Q, -4, 3, lepas tu R, 2, -3, lepas tu S, 4, -1, patah balik dekat P, -2, 5. Itu formula untuk apa kita panggil dia? Luas poligon. Kemudian seterusnya buat apa? 1/2, kita akan buat 2 kurungan, tolak. Iaitu geng bawah dulu. Ini geng bawah. Ambil kalkulator, kamu tekan kalkulator kamu, -2 darab -3 tu semua, kan? Kalkulator saya besar. Okey, kita tekan je. Ada silau sikit -2 darab dengan 3 campur -4 darab dengan -3 campur. Saya tekan terus je ni. 2 darab -1 campur 4 darab 5. Dapat 24. 24. Okey. Lepas tu geng atas pula. Dia geng bawah tolak geng atas. Kena ingat geng bawah tolak geng atas. Jadi geng atas ni saya tulis tu -20 campur 6 campur -12 campur 2. -24. Jadi jawapan kita akan dapat 24 campur 24, 48 bahagi 2, 24 balik. Itu kita panggil luas kita punya segi 4 dengan menggunakan formula luas poligon. Okey? Boleh. Ini revision kamu kena refresh balik Dah ingat ingat balik, nampak. Pernah belajar benda ni dulu masa tingkatan 4. Okey, boleh? Ada soalan? Kita masuk soalan lain ni. Munam Tak nampak? ada. Tak ada boleh Boleh follow Kalau boleh follow tak apa, saya teruskan. Kalau ada soalan, bagi saya Pergi nombor 7 terus. Nombor 7. Kamu tengok soalan dia. Diberi M dan N ialah punca bagi persamaan kuadratik. M dan N. Biasanya punca saya buat dalam bulatan. Punca kan. Persamaan kuadratik bawah tu adalah AX square plus BX plus C sama 0. Jadi maksudnya ini adalah persamaan am. Persamaan am untuk kuadratik itu. Hanan. Lambatnya masuk. Dia tidur lagi budak ni. Okey. Jadi kemudian ungkapkan dalam sebutan MN C per B. C per B, A campur B campur C. Ini soalan dahsyat soalan ni. Okey, formula kita apa? Formula kita kat sini, kita ada sorba porca. Sorba porca. Hasil tambah punca. M tambah N sama dengan negatif B per A manakala MN sama dengan C per A. Okey. Soalan nak sekarang ni, masalah soalan ni, dia minta C per B. Ni macam mana kita nak selesaikan dia? Okey, tengok soalan A. Nombor 1. Dia nak C per B. Okey, C per B sama dengan C dapat sini. C adalah MNA. MNA. C, MNA. Kan? Per dengan B pula adalah negatif M campur N darab dengan A. Okey. Jadi kat sini kamu akan nampak A mampus. Dah siap. Yang tinggal jawapan kita adalah dia nak dalam sebutan M dan N. Jawapan kita adalah
MN over dengan nak expand ke tak? Nak expand ke tak nak? Nak expand ke tak nak? Expand ke tak nak? Expand tak nak? Expand tak nak expand. M tambah N, negatif di atas. Gitu. Tak nak expand. Negatif tu gangguan dia di atas. Macam tu. Dapat dah. Dia pernah pakai macam persoalan serentak je. Cuma kena tahu ni formula ni. Sorba porca. Kan? Tahu sorba porca selesai. Okey. A campur B campur C. Wah, dia punya soalan makin lama makin kurang ajar, nampak kan? Okey, tak apa. Nombor 2. A campur B campur C per dengan B. Uish. Mana nak buat ni? A campur B campur C per dengan Okey, tak apa. Kita substitute lah apa jadi pun. A siapa A? A kita ada 2 ni Jadi nak pilih siapa A yang senang kita ambil. Pakai ni lah. Pakai C. Kalau saya pakai C jadi apa? Kita try C Kalau A saya pakai C kat situ, kita akan dapat kat situ C per MN. Campur dengan B, tak boleh buat apalah, yang ni je B. B kita tadi adalah negatif M tambah N per dengan A. Darab A. Campur C. C adalah MNA per dengan B. B adalah negatif M campur N A. Okey. Jadi gangguan kat sini dia ada seorang ni, Mamat ni C. C. Jadi C adalah MNA. Oi. Tukar lagi. Ni C ni dia kacau, semua orang ada A, dia seorang tak ada A. C situ adalah tukar jadi A balik. A lah. Ni tak nak tukar. A sebab semua ada A. Yang A tu biar je A balik. Kan? Kenapa A balik? Sebab saya nak matikan A tu. Saya nampak. Kat sini kita akan nampak ini ada A, kita boleh faktorkan A. 1 tolak M tolak N campur MN. Per dengan negatif M tolak N A. A mati. Ini jawapan kita tinggal. Tapi tak cantik jawapan ni. Mana nak pergi cantik ni? Dah tak boleh cantik dah ni. Tak boleh cantik dah. Ni adalah jawapan. 1 tolak M tolak N campur MN per dengan apa? Negatif M. Boleh simplify lah. Sekejap Boleh simplify tak? Cuba tengok Sapuan. Boleh memudahkan tak? Saya rasa macam boleh ni. Macam boleh. Tapi tak nampak idea dia. Macam mana boleh. Try.
Okey. Oh, susah Kak. Saya rasa kalau dalam exam kamu tinggal macam ni je. Sebab saya dapat yang atas ni saya boleh simplify dia menjadi 1 tolak M, 1 tolak N. Kan, yang bawah ni macam tadilah. Kan, negatif M tambah N. Kita tak payah buat macam ni lah. Kan. Jawapan sampai sini sudah. Okey. Pening juga cerita dia ni kalau nak simplify. Kan, cuma yang ni kita hanya buat apa? Penggantian. Ganti-ganti saja. Ya, ya. Kalau daripada awal kan kita pisahkan dia boleh ke? A per B, B per B, C per B. Oh, betul lah. Sebab kita dah ada Dah ada C per B. C per B. Betul-betul Sapan. B Betul. per B Betul. 1. Kita try. Okey. Bagus idea tu. Saya tak nampak. Yang ini kita pisahkan lah. Jadi A per B campur dengan B per B campur dengan C per B. Kita try tengok. Yang kita belum ada adalah apa? A per B. Betul? Kan? Tapi A per B ada kat atas ni. Nampak? Bagus. A per B dah ada. Pusing dia terbalik. A per B adalah negatif 1 per M tambah N. Dia pusing. Cross. Campur 1 tolak dengan MN per M tambah N. Oh yes, correct. Cantik jadi dia. Pembawah tak cukup, tak cantik. Jadi semua ni kita jadikan dia per M tambah N. Jadi sini akan jadi negatif 1. Yang ini darab dengan M tambah N. Campur M, campur N. Tolak MN. Dapat? Terus. Sini. Cuma simbol dia je lah. Simbol dia bertukar. Ni dengan ni sama. Okey, cantik. Terima kasih, Sapuan. Baik. Saya tak perasan tu tadi. Okey. Boleh? Ada soalan? Masuk B. Algebra je kan? Algebra. Formula AMAT apa? Ni je AMAT. AMAT sini je sorba porca. Ini je AMAT. Yang lain ni semua matematik biasa. Matematik biasa melibatkan apa pecahan semua algebra. Itu yang soalan ni kadang-kadang yang add ni tak susah, yang mat ni susah. Okey, nombor 2 B teruskan. Cari julat nilai x dengan keadaan fungsi kuadratik fx sama dengan 15 campur 2x tolak x kuasa 2 adalah negatif. Negatif maksudnya lebih kecil daripada kosong. Ni. Yang ni yang kita kena buat. Jadi kita akan buat apa? Susun bagi cantik. Campur 2x, campur 15, lebih kecil pada kosong. Buat graf, ambil kalkulator, faktor. Kan? Cuba faktor, berapa dapat faktor ni? 15, 3 kali 5. Betul? 3 kali 5. Maksudnya 3. Negatif 3, 5. Negatif 3 dengan 5. Negatif 3 dengan 5. Graf kita bentuk masam. Graf kita bentuk masam ni. Lorek kat mana? Lorek dekat bawah. Sini. Sebab apa? Less than 0. Okay. Jadi jawapan kita akan dapat kat situ. X kita adalah less than negative 3 and X greater than 5. Ni senang je. 3 markah. 4 markah nak dapat punya azab tadi. Okay. Yang ni untuk kita panggil apa? Quadratic inequalities. Ketaksamaan kuadratik. Okay, kita tengok seterusnya soalan terakhir untuk hari ni. Panjang cerita dia ni. Lagi 10 markah. Ini melibatkan apa? Pengamiran. Pengamiran. Ada kawasan berlorek ke? Saya tak nampak kawasan berlorek ni. Kat mana kawasan berlorek dia ni? Sekejap saya ambil buku dia. Siapa yang kena lorek? AdMat. Mana pergi buku AdMat?
K25. K25. K27, K25, K26, K25. Okey, dah nampak Lorek. Aduh, bila photostat hilang. Sini Okey, yang bawah ni nampak ada kesan sikit ni. Okey dah. Settle. Okey. Rajah merapan menunjukkan lengkung Y sama dengan X cube minus 8 kat situ. Dia bagi X sama dengan 4 kat sini. Kita boleh dapat Y anytime kat situ. Dan R pun kita dapat. Kita cari ni. Saya tengok soalan ni terus saya tengok apa benda tak ada kat soalan ni kita cari. Iaitu dekat R ni kita boleh cari terus apa? Melibatkan apa ni? Pintasan Pintasan X, Y sama dengan kosong. X, Y kosong. Jadi kosong sama dengan X kuasa 3 tolak 8. Jadi X kuasa 3 sama dengan 8. X sama dengan 2. Jadi nilai R sama dengan 2. Okay, boleh nampak Cik ye? Hitung luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek yang ni dua kawasan. Jadi kita kena buat pakai modulus. Iaitu luas sama dengan modulus pengamiran daripada kosong pergi ke 2. X kuasa 3 tolak 8 tutup campur balik buka balik modulus pengamiran kosong pergi kosong pula 2 pergi ke 4 X kuasa 3 tolak 8. Okey, sebab markah dia 5, tengok markah dia. Bila markah dia banyak, kita kena tunjukkan kita punya pengamiran kita. Tapi jawapan kita tekan kalkulator je modulus, buat kotak. Ini kita dapat X kuasa 4/4 tolak 8X tutup balik 02 tutup campur buka. Ni buat pengamiran je Ini akan dapat sama benda yang sama. X kuasa 4/4 tolak 8X tutup 24 tutup. Jawapan ambil kalkulator tekan. Mana kalkulator saya? Soal kalkulator ni. Okey. Baik kalau ada kalkulator macam ni boleh masuk exam Pengamiran. Wow. Ting. 2 bawah. Mana pergi? Kosong. Sini. Macam mana pergi dalam ni? Tak boleh pergi dalam? Touch screen dah. Aduh. X kuasa 3. Alpha X kuasa 3 tolak 8. 12. Kenapa tak ada jawapan? Mana jawapan? Oh, 12. Negatif 12 maksudnya modulus dapat 12. Letak kat sini 12. Campur dengan seorang lagi apa? 44 tu. 24. 44 Saya dapat 44. Saya baru perasan touch screen. Bengong tadi Aduh. Sama dengan 44. Dapat jawapan sama dengan 56. Yang ni yang best ni 5 markah. Okey. Dah siap bagian. Dah 5 lulus. Markah penuh 10 dah dapat 5. Tunjukkan saja bahawa kita tahu bahawa luas dikira dengan menggunakan apa? Pengamiran. Okey. B menunjukkan lengkung dan dua garis lurus X4 dan XQ YQ. Okey. Apabila kawasan berlorek diputarkan pada paksi Y, isi padunya. Bila diputar pada paksi Y, formula isi padu kita, volume dia akan jadi dy. Pada paksi Y. Y axis dy. Jadi formula kita akan jadi sini X square integration pi. Itu formula. Kita keluarkan formula mengikut paksi mana. Okey. Tapi bila diputarkan pada paksi Y, kamu tengok cerita dia macam mana. Dia panjang cerita dia sikit ni. Bila diputar pada paksi Y, kita akan dapat, kalau kita putarkan curve ni, yang akan terputarlah kawasan ni.
Bukan kawasan lorek ni, kawasan ni. Jadi apa kita buat? Kita kena buat volume untuk kotak ni rotate, kan? Tolak dengan volume untuk curve tu rotate. Ni cuba ni. Macam ni bentuk dia. Kan? Untuk kotak, apa formula kita? Kita kena pakai X square. Kan? Untuk kotak ni, equation kita ni. X equal to 4. Tu je. Kan? Jadi kita akan jadi untuk kotak, volume kotak ni adalah pi from 0 to Q. Dia kena pakai apa? Kita panggil dia Y axis kan? 0 to Q. Okay. X square 16. Dah dapat Okay. dy. Tolak dengan untuk curve pula kita pakai pi, and curve kita akan pakai 0 to Q juga. Okay, tapi kita ada equation kita. Kita nak X square. X square kita boleh pindah jadi 3Y. Kan? 3Y ni. 3Y. Sama dengan apa? 34 1/2 pi. 34.5. Macam tu. Itu persamaan yang kita akan buat. Ni. Ini cara lukisannya. Jadi kamu akan nampak pi akan mati dulu. Sian. Okay. Integration ni akan jadi apa? Ini akan jadi 16Y 0Q. Tolak dengan integration ni akan jadi 3Y kuasa 2 per 2 0Q sama dengan 34.5. Kita akan selesaikan equation tu kan. Jadi kat sini kita masukkan ni, tolak dengan masukkan kosong, tak ada efek kosong, jadi 16Q. Tolak dengan yang ini kita masukkan Q, kita akan dapat 3Q kuasa 2 per 2. Sama juga bila kita masukkan kosong tak ada efek kosong. Sama dengan kat situ adalah 34.5, maka kita akan dapat persamaan kuadratik. Nampak? Susun bagi cantik. Negatif 3 per 2 Q kuasa 2 campur 16Q tolak 34.5 equal to 0. Sapuan. Tolong faktor tengok. Saya kalkulator saya ada faktor ni. Mana ni? Oh. Please buy premium version. Oh, ni main-main Main. Tak bagi tu. Kedekut betul. 23 per 3 dengan 3. 23 Per per 3. 3. Dengan Kan? 3. Q sama dengan 3. Jadi jawapan kita sebab dia bagi Q less than 5, jawapan kita ambil Q equal to 3. 5 markah. Tahniah. 10 markah. Jangan takut dengan penggambaran. Ni antara topik yang syok dah buat penggambaran. Sebab markah dia tu 10. Okay. Yang mana rasa macam penggambaran dia lemah tu nanti kita buatlah ulang kaji. Jangan risau, pelan-pelan. Sebab penggambaran dengan perbezaan dia duduk sekali. Kamu kena cekap. Sebab nanti ada satu topik lagi namanya kinematik. Dia akan pergi kat kinematik. Kalau kamu nak tengok dalam saya punya YouTube tu banyak ada saya buat. Kalau perbezaan tu saya dah buat dengan salah seorang student saya orang lagi, nama dia Hilmi. Saya dah buat dekat 70 soalan dah. 70 soalan je buat. Sebab saya ajar dia one to one. Jadi drilling je. Drill je. Tapi bukan saya drill dia, saya drill diri saya sendiri. Dia tengok je. Jadi kamu pun boleh tengok dekat saya punya tu kan. Okay. Macam biasalah. Ya. Dia yang saya tak faham yang bila dia dikisarkan 360 darjah tu, kenapa dia ambil petak sekali? Oh tak, kita kena tolak Ishraq. Sebab bila kita kena ambil kotak sebab dia nak kawasan blorek ni tahu. Sebab bila kita putarkan pada paksi Y, yang ni akan berputar dulu. Yang ni kalau kita putar curve kita akan dapat mangkuk ni. Nampak?
Saya dah conteng. Kita tak nak mangkuk ni. Kita akan dapat mangkuk ni, volume ni tak nak. Jadi kita kena buat apa? Kita kena putar yang besar sekali. Tapi bila kita putar kotak ni pula, bila kita putar, kita akan dapat silinder. Nampak? Sebenarnya yang kita nak kawasan blue-ray ni adalah silinder tolak mangkuk. Kawasan tepi ni je kita nak ni. Tapi dia bukan macam luas. Luas kita boleh tolak siap-siap. Okay, isi padu kita kena kira satu-satu. Kena kira isi padu semua, tolak isi padu dalam, dapat isi padu tepi. Boleh? Syak? Boleh cik. Kena tolak sebab konsep dalam isi padu sebenarnya, konsep asal isi padu adalah luas tapak darab dengan tinggi. Lepas tu kita kena pertimbangkan luas mana. Luas mana, kemudian darab dengan tinggi. Kan? Nak dapat luas, kita putar ni dapat luas. Tapi sebab dia ada formula terus isi padu, ini memudahkan kita lah. Sebab tu bila kita buat, nanti kamu belajar, kalau kamu minat dalam bidang, saya pun tak belajar sangat benda ni dulu dekat universiti. Sebab yang ni kebanyakan yang belajar benda ni adalah bahagian mechanical engineering. Dia buat molding, dia buat yang macam apa, roda-roda ke apa, HC ankle ke spring apa semua. Semua banyakkan saya tengok dia orang trace design dia orang semua pakai macam ni, pakai integration. Dia buat macam-macam lah. Jadi dia akan buat plotkan graf tu, kemudian dia akan rotate. Kan? Sebab kebanyakan benda mesin kat dunia ni yang buat molding dia pakai rotation. Kan? Benda ni menarik lah sebenarnya, integration. Tapi yang ni yang kita belajar dalam SPM ni yang simple equation, super simple lah. Nanti bila masuk seterusnya mungkin kamu akan dibekalkan dengan peralatan yang lebih canggih lah. Mungkin dalam exam kamu boleh pakai, exam tak boleh pakai laptop lah. Mungkin markah dia akan bahagi kepada ni lah. Markah exam mungkin 40 markah, tapi markah assignment banyak. Kena buat coursework, kena buat assignment yang boleh menggunakan apa? Teknologi. Okay? Jadi kalau masuk universiti nanti, jangan assignment tu jangan buat janji siap. Itu markah banyak. Kamu kena push tu. Okay? Jadi bila kamu pergi dekat final exam tu, kamu dah carry mark kamu dah tinggi, kamu dah relax sikit. Patutnya SPM tu dah lama dia buat benda ni. Saya memang kalau boleh tu, kamu masuk form 4 je, kamu dah tukar sekolah. Tukar sekolah. Dia kena asing tau. Sistem pendidikan Malaysia ni maksudnya dah start asing. Mungkin dia ambil pada form 3 lah. Form 3 ataupun form 4, form 5, form 6 tu. Dia duduk sekali satu sekolah. Kita panggil high school ke. Pergi sekolah pakai baju biasa. Yang perempuan pakai seksi. Tak ada lah. Contoh. Itu kan. Sekolah sama-sama. Belajar terus macam pelajar kat universiti. Jadi yang mana genius ke apa, dia boleh lompat terus. Terus lompat pergi form 6 buat pra-universiti. Terus masuk hantar mana-mana universiti. Dia kena ubah lah. Dah tak boleh dah macam sekarang ni kan. Kejap-kejap batal exam. Kacau lah. Tak boleh. Maksudnya menengah rendah tu, dia kena sekolah Seri Gombak. Form 1, Form 2. Form 3 lah. Dia ambil Form 3 sekali lah. Masa Form 3 tu ada exam untuk pergi mana high school yang dia suka. High school dekat-dekat je. Contoh Seri Gombak ada satu. Dekat Gombak berapa ni ada satu sekolah. Macam tu. Dia akan pilih. Dia kena nak sekolah yang hebat lah. Yang boleh melahirkan apa? Graduan yang universiti nak. Sebab dia terus keluar perayu. Kamu tak payah buat matrik lah. Terus. Kan? Okay, lepas tu ambil result kat sekolah tu. Ambil result SPM ke apa tu. Guna tu pergi masuk universiti terus. Ataupun pergi kerja terus ada diploma ke. Syok juga. Contohlah. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. Sembang tak habis ni. Lagi beli ikan. Okay. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah. Besok ada kelas form 4 Kalau kamu nak masuk kelas form 4 masuklah, tak ada masalah Sebab form 4 sekarang ni pun tengah belajar topik. Saya tak ingat topik apa saya cepat lupa dah sekarang ni. Kalau masuklah esok kelas matematik tingkatan 4. Okey, jadi wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.